Ya, kepada pendengar Negeri FM, macam biasa hari ni macam saya cakap tadi, di mana kita ada tetamu istimewa yang kita bawakan, iaitu Datuk Nur Ehsan bin Haji Cik Mat, Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Sembilan. Apa khabar Datuk? Sihat Datuk? Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Datuk daripada mana tadi? Saya daripada ofis kat Sulaiman. Macam mana perjalanan sini, okey? Alhamdulillah. Semua jalan lancar. Cantik kan? Alhamdulillah, di cuaca baik hari yang baik ini. Kita bawakan khas istimewa untuk semua pendengar Negeri FM. Hari ni, Datuk, kita akan bercerita tentang sejati madani memangkin ekonomi komuniti. Betul, Datuk? Betul. Jadi, mungkin Datuk boleh terangkan sedikit sebanyak tentang sejati madani memangkin ekonomi komuniti. Okay. Terima kasih DJ Farhan. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pihak Negeri FM atas memberi kesempatan kepada saya daripada Pejabat Pembangunan Negeri Sembilan untuk ke udara pada petang ini, khususnya untuk memberi penjelasan berhubung dengan program sejahtera komuniti madani ataupun sejati madani yang akan bermula tidak lama lagi. Sebenarnya program ini adalah merupakan program inisiatif baru Kerajaan Madani yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan rang undang-undang perbekalan 2024 di Dewan Negara pada 13 Oktober yang lalu. Dan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ataupun ICU JPM telah diberi amanah dan tanggungjawab untuk menyelia dan menyelaras pelaksanaan program Sejati Madani ini. Mekanisme pelaksanaan program Sejati Madani ini telah dibentang dan dipersetujui oleh di dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 Januari yang lalu. Dan program ini bertujuan untuk merancangkan aktiviti ekonomi setempat dengan melibatkan 5 sektor tumpuan, iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitality, dan akhir sekali aktiviti hijau dan kita semula. Kerajaan DJ Farhan telah menyediakan peruntukan berjumlah 1 bilion ringgit di bawah program Sejati Madani ini dengan nilai grant di antara RM50,000 hingga RM100,000 kepada komuniti untuk menjayakan program kita ni. Itu dia pendengar, sedikit sebanyak orang kata penerangan ataupun pembuka kata untuk Sejati Madani yang memangkin ekonomi komuniti. Baik Datuk, bilakah permohonan program Sejati Madani ini boleh dibuat? Ya. Kita sekarang dalam peringkat permulaan kepada pelaksanaan program Sejati Madani, dan sukacita saya nak kongsi bersama dengan pendengar pada hari ini. Program ini akan mula dibuka untuk permohonan bermula 25 Mac ni, tak lama lagi, dan akan berakhir sehingga 30 September 2024. Sebentar lagi tak lama dah. Baiklah, berdasarkan penjelasan yang berbagi Datuk, tadi mungkin ada dalam kalangan pendengar kita yang ingin tahu apakah yang membezakan program Sejati Madani dengan program-program lain yang pernah kita kenalkan sebelum ini. Program Sejati Madani ni memang berbeza dengan program sebelum ini, di mana kebiasaannya program-program pembangunan sebelum ni lebih banyak mengaplikasikan pendekatan top-down approach, di mana menentukan penentuan dibuat oleh pihak kerajaan dan rakyat akan menerima apa yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Sebaliknya, bagi program Sejati Madani, kita menggunakan pendekatan bottom up approach, di mana komuniti sendiri yang mengenal pasti keperluan mereka dan menentukan program yang mereka ingin laksanakan. Jadi pelaksanaan program ini didokong pula oleh peruntukan yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Kewangan Malaysia. Baiklah. Jadi saya yakin dan percaya bahawa program yang diilhamkan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini akan mendapat sambutan yang luar biasa daripada kalangan rakyat, khususnya komuniti di peringkat akar umbi. Boleh yang berbahagia Datuk jelaskan kumpulan komuniti sasaran yang layak memohon program Sejati Madani ini? Terima kasih DJ Farhan. Tafsiran komuniti bagi program Sejati Madani merujuk pada kumpulan orang atau masyarakat yang tinggal di sesuatu daerah, negeri atau negara, dan tidak termasuk
pertubuhan bukan kerajaan, NGO. NGO tak termasuk dalam komuniti. Bagi maksud ini, kumpulan komuniti yang telah dikenal pasti layak untuk membuat permohonan adalah seperti berikut. Yang pertama, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, JPKK. Yang kedua, Komuniti Kampung Orang Asli. Yang ketiga, Komuniti Kampung yang mendapat pengesahan daripada pejabat daerah atau agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, atau unit perancangan ekonomi negeri. Dan yang akhir sekali adalah persatuan penduduk yang telah berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia yang masih aktif. Baiklah Datuk. Jadi macam mana kalau pendengar ni nak permohonan program Sejati Madani ini dilaksanakan? Untuk memohon program Sejati Madani ini, kita benarkan hanya satu permohonan akan dipertimbangkan bagi setiap komuniti dengan jumlah geran yang saya nyatakan tadi di antara RM50,000 hingga RM100,000. Komuniti boleh memilih untuk melaksanakan satu atau lebih program dalam tumpuan yang sama ataupun gabungan beberapa sektor tumpuan yang telah saya nyatakan tadi, dengan syarat permohonan tersebut bagi setiap komuniti tidak melebihi nilai geran yang ditawarkan dalam satu permohonan. Maknanya ada had lah. Ada had. Walau bagaimanapun, pemohon dikenaki menghantar permohonan bagi satu atau lebih program yang saya nyatakan tadi secara sekaligus dalam sistem yang kita bangunkan, iaitu sistem MySejati Madani. Dan permohonan hendaklah tidak melibatkan aktiviti pembangunan fizikal dan infrastruktur seperti pembinaan, penguasaian ataupun baik pulih bangunan, jalan dan perparitan. Itu tidak dibenarkanlah. Permohonan juga hendaklah tidak berbentuk program yang menimbulkan isu sensitif berkaitan dengan kepada agama dan juga kaum, dimiliki oleh individu dan tidak menepati skop program Sejati Madani. Dan Jawatankuasa Pemilihan dan Kelulusan akan mempertimbangkan kerja-kerja yang berkaitan dengan penyediaan kelengkapan dan peralatan sekiranya ianya akan menyokong pada pelaksanaan program. ISU JPM juga telah pun menyediakan garis panduan penyelarasan dan pelaksanaan program Sejati Madani ini bagi menjelaskan syarat-syarat dan tata cara permohonan, dan boleh dilayari di dalam portal rasmi itulah. Dan permohonan juga boleh dibuat secara atas talian melalui sistem Sejati Madani, sejatimadani.icu.gov.my oleh mana-mana wakil yang terdiri pada kalangan ahli-ahli JPKK ataupun komuniti kampung. Selain pada itu, Farhan, permohonan ID pengguna sistem Sejati Madani boleh dibuat dengan memuat naik sistem perlantikan pengurusi JPKK ataupun ketua kampung, atau surat pengesahan komuniti berserta dengan salinan penyata bank yang disahkan oleh pihak bank yang didaftarkan atas nama komuniti. Bagi komuniti yang tiada sijil pendaftaran, jangan risau. Pejabat daerah ataupun agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bertanggungjawab untuk membuat pengesahan walaupun dia tiada sijil pendaftaran. Mana boleh? Boleh. Maknanya pejabat daerah ataupun agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan buat pengesahan. Maknanya serah je, pergi saja. Boleh. Tak ada masalah. Sebab kita nak pengesahan daripada pihak yang berwajib lah. Dan bagi saya sambung bagi permohonan daripada JPKK di kampung yang sama, hak maksimum bagi sebuah kampung adalah RM100,000 Malaysia. Bagi akaun bank, hanya satu akaun bank yang boleh didaftarkan dalam satu komuniti, dan sistem akan menanggung pastilah sekiranya pemohon telah menggunakan akaun bank yang telah didaftarkan. Dan di mana biasa hanya satu ID pengguna saja yang dibekalkan untuk setiap komuniti untuk membuat permohonan. Baiklah. Jadi itulah dia sedikit sebanyak yang Datuk terangkan tentang Sejati Madani memangkin ekonomi komuniti, cara mendaftar semualah. Baik Datuk, kita rehat dulu. Selepas kita akan sambung lagi. Okey, pada pendengar, teruskan dengar kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
Baiklah, masih lagi bersama saya ni dengan tamu kita bersama dengan Datuk Nur Ehsan bin Haji Cik Mat, Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Sembilan. Baiklah Datuk, jadi kita nak tanya, lazimnya dalam mana-mana program kerajaan, sesebuah kejayaan itu diukur dari sudut bagaimana sesebuah program itu dijayakan selari dengan perbelanjaan yang disalurkan oleh pihak kerajaan. Apakah kaedah pemantauan dan penilaian yang diaplikasi dalam menyelaras kebersanan program Sejati Madani? Terima kasih DJ Farhan. Sebelum saya menjawab soalan tadi, saya nak tambah sedikit lagi. Boleh? Bagi permohonan yang di kawasan-kawasan yang tiada capaian internet, pendaftaran pengguna dan program boleh dibuat melalui pejabat pengguna negeri, pejabat daerah ataupun di Pusat Sebaran Maklumat Nasional. Berbalik pada soalan tadi, setiap komuniti bertanggungjawab untuk memuat naik laporan lengkap pelaksanaan program melalui sistem yang kita kenali sebagai sistem My Sejati Madani dalam tempoh 14 hari selepas tarikh pelaksanaan program. Tapi berdasarkan laporan yang tersedia dalam sistem My Sejati Madani, Jawatan Kaunsil Pemantau di peringkat negeri yang dipengerusikan secara bersama oleh Pengarah Pengguna Negeri, saya lah, dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan yang akan membuat pemeriksaan dan lawatan secara mengejut ke lokasi yang dilaksanakan program. Laporan pemantauan disediakan oleh Jawatan Kuasa Pemandu perlu dilengkapkan dalam sistem, dan seterusnya laporan tersebut kita jana untuk kita kemukakan laporan kepada stakeholders dan juga kepada Jawatan Kuasa Pemandu yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah ICU JPM. Kajian pelaksanaan keberkasan juga perlu dilaksanakan, dan pelaksanaan program akan dinilai, disemak dan ditambah baik secara berterusan. Pasukan kajian yang melibatkan pihak berkepentingan perlu diwujudkan mengikut ketetapan Jawatan Kuasa Pemandu, dan kajian keberkesanan program ni akan mula dilaksanakan selepas tempoh 3 bulan pelaksanaan program. Baiklah. Jadi umumnya Datuk mengetahui bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sering mengatakan soal tata kelola dan urus tadbir dalam kerajaan. Jadi bagaimanakah pendekatan ini diterjemahkan dalam pelaksanaan program Sejati Madani ini? Boleh tak Datuk kongsikan kerangka tadbir urus program Sejati Madani ini? Okey, untuk makluman DJ Farhan dan juga para pendengar, sistem Sejati Madani juga membolehkan stakeholders melihat paparan dashboard bagi memantau prestasi pelaksanaan program di dalam sistem. Berpandukan prinsip tabik urus terbaik dan berstruktur, 3 jawatan kuasa telah ditubuhkan dalam memantau pelaksanaan program Sejati ini. Yang pertama, Jawatan Kuasa Pemandu yang bertanggungjawab menetapkan strategi dan pelaksanaan dasar berkaitan program Sejati Madani, termasuk menentukan pemilihan program bagi tujuan kajian penilaian keberkesanan program. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Ketua Pengarah ICU JPM dengan keahlian daripada rakan-rakan strategik di peringkat persekutuan. Jawatan kuasa kedua adalah jawatan kuasa pemilihan dan keputusan yang bertanggungjawab untuk menerima, menyemak, menilai dan seterusnya meluluskan permohonan program dan jumlah peruntukan diperlukan. Jawatan kuasa ini akan dipengerusikan oleh saya selaku Pengarah Pejabat Pengguna Negeri ICU JPM dengan keahlian terdiri daripada pegawai daerah dan rakan strategik kita di peringkat negeri dan daerah, iaitu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Jabatan Pertanian Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri, Pelancongan Negeri, dan unit perancangan ekonomi negeri. Dan Pengarah Pengguna Negeri selaku pengurusi jawatan kuasa pemilihan dan keputusan boleh menggunakan budi bicara untuk memastikan JPKK turut mendapat peluang yang sama rata dalam menentukan peruntukan. Dan jawatan kuasa kita yang ketiga adalah jawatan kuasa pemantau yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan dan memastikan komuniti mengemukakan laporan pelaksanaan setiap program dalam tempoh 14 hari selepas program selesai dilaksanakan. Dan jawatan kuasa ini akan dipengerusikan secara bersama oleh
saya selaku pengarah pembangunan negeri dan juga Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri bahagian pembangunan. Dan keahlian juga adalah terdiri pada rakan strategi kita dari peringkat negeri dan daerah, seperti yang saya nyatakan tadilah. Jadi berdasarkan apa yang Datuk bagi tahu, jelaskan seperti tadi, nampaknya dalam program ini unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri atau ICU JPM tidak bersendirian. Tetapi turut bersama agensi lain sebagai rakan strategik. Siapakah antara rakan strategik yang terlibat dalam program Sejati Madani ini, Datuk? Ya, bagi memastikan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai objektifnya, kita telah memilih rakan strategik untuk pelaksanaan program ini yang dikenal pasti mengikut bidang kepakaran kementerian atau agensi masing-masing. Seperti berikut. Contohnya, bagi sektor pertanian dan makanan, rakan strategik kita adalah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Bagi sektor jahitan dan kraftangan, rakan strategik kita adalah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Bagi sektor herba dan kesihatan, rakan strategik kita tak lain tak bukan adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi sektor pelancongan dan hospitality, sudah tentu rakan strategik kita adalah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Manakala bagi sektor aktiviti hijau dan kitar semula, rakan strategik kita adalah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Boleh kita ulang balik? Jadi kalau macam penglibatan kementerian itu, sektor tumpuan ini bagi setiap peringkat penguasa sebagai rakan strategik bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan sumber rujukan. Betul. Jadi pemilihan program yang dipermukakan oleh komuniti. Betul, Datuk. Baiklah. Jadi untuk soalan yang terakhir, Datuk, kan, sudah tentu yang berbahagia Datuk mempunyai pesanan yang ingin disampaikan kepada para pendengar dan juga hasrat Datuk dalam penyertaan pihak komuniti terhadap inisiatif kerajaan melalui program Sejati Madani ini. Selaku agensi yang dipertanggungjawabkan menyelaras dana Sejati Madani, Pejabat Pembangunan Negeri Sembilan komited dalam melaksanakan kerja-kerja pemantauan ke atas setiap program ataupun projek yang telah diuruskan dalam tempoh yang ditetapkan. Saya yakin dan percaya insya-Allah program Sejati Madani ini berupaya meningkatkan tahap sosioekonomi di peringkat akar umbi, terutamanya dalam usaha untuk mendukung dan memertabatkan pendapatan ekonomi komuniti. Saya juga ingin ambil kesempatan ini untuk mengajak sama-sama semua rakyat Negeri Sembilan mengambil peluang untuk merebut peluang kemasan ini dengan membuat permohonan, terutamanya bagi rakyat yang tergolong dalam kategori rintis di pejabat, sama ada permohonan atas talian ataupun di pejabat pembangunan negeri sendiri. Dan saya menyeru agar komuniti menggunakan inisiatif kerajaan ini sebagai salah satu pendekatan yang dapat membawa keluar masyarakat daripada kepompong kemiskinan. Ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat miskin ataupun miskin tegar yang produktif dalam program yang dijalankan nanti. Biarlah hasrat kita untuk membasmi kemiskinan ni menjadi serampan dua mata yang bukan hanya berupaya membangunkan ekonomi luar bandar, tapi juga sebagai penyelesaian ke arah pendekatan menoktahkan kemiskinan. Sama-samalah kita berdoa di bulan Ramadan yang mulia ini, semoga inisiatif Sejati Madani ini dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin oleh masyarakat ekonomi desa untuk menjana pendapatan serta mengurangkan kos sara hidup penduduk luar bandar di Negeri Sembilan. Baiklah, Datuk. Jadi itu dia. Terima kasih, Datuk, sebab sudi menerangkan bersama kami tentang Sejati Madani memangkin ekonomi komuniti, dan terima kasih banyak kerana memberi masa untuk kami meluangkan masa bersama Negeri FM. Baiklah, jadi kepada pendengar semua, harap-harap sedikit informasi yang dapat dikongsikan oleh semua pendengar Negeri FM. Semoga inisiatif Kerajaan Madani untuk membantu merancangkan ekonomi komuniti setempat akan menjadi satu realiti, insya-Allah. Diucapkan selamat berjaya kepada Pejabat Pembangunan Negeri Sembilan selaku Sekretariat Program Sejati Madani Negeri Sembilan serta semua rakan strategik yang bertanggungjawab untuk memastikan kejayaan inisiatif kerajaan ini. Akhir kata, saya mewakili warga Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan dan Negeri FM mengharapkan agar jalinan bekerjasama bersama Pejabat Pembangunan Negeri Sembilan dapat diteruskan di masa akan datang, insya-Allah. Terima kasih banyak DJ Farhan. Terima kasih, Datuk. Negeri FM.
FM di mana saja. Mesti kau nak ingat sebab bila-bila radio pilihan.